Jiran kan, jiran. Dan tak pernah lagi suami saya pun pelik. Saya kan dapat makan sikit, dia tak boleh makan banyak. Sebelum ceramah kena makan sikit. Tapi saya minta dengan suami saya tadi, Aci dah, habis ceramah KG, nak mari semula kat tempat tadi yang disediakan tu, nak sambung makan. Sebabnya ada budu, ada poyok. Allahu Akbar, sedapnya, tapi kena tahan. Kalau saya makan banyak tak jadi ceramah, saya tertidur nanti. Jadi Masya Allah, dengan sup daging yang sedap, semualah. Terkejut pula sambutan tu tadi. Saya dengar dah staff bagi tahu Ustazah ada kapet merah. Memang ada sungguh, ingatkan dia main-main. Lepas tu disambut dengan qasidah Tala'al Badru Alaina. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan sebagaimana Allah menyatu dan menemu dan mengumpulkan kita di sini pada malam ini dengan suasana yang begitu indah sekali, Allah akan mengumpulkan kita kembali di syurganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Ahmad Saifuddin bin Osman, MC tadi kan? Betul namanya ya? Kejut saya, tiba-tiba Ustaz muncul sini. Dia kan depan tadi sambut dengan memimpin. Tiba-tiba siapa dia dulu? Mungkin ada laluan lain lah tu kan? MC yang sangat terbaik, Ustaz Tuan Ahmad Saifuddin bin Osman, pembaca doa. Mungkin dah mula baca doa ya? Ya kan je lah ya. Datuk Haji Abdul Zaki bin Haji Mat Zain, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang. Datuk ada ke? Ada? Oh dah on the way. Okay. Subhanallah. Ui, segar saya ni. Kena tukar tempat nanti ni. Kalau dia siapa, kita bagi dia ceramah kan. Yang berhormat Tuan Anda Surah Rabu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Berserah. Masya Allah. Ada siapa ke ni? Oh subhanallah. YB kita. Dah tak apa ke ni? Amba duduk sini. Subhanallah, YB ada. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Berserah. Masya Allah. Tuan Haji Arifin bin Muhammad, pengurusi masjid. Ada juga. Kita ambil catat harian ni. Dan ahli jawatankuasa masjid. Seluruh muslimin dan muslimat yang hadir di masjid sampai melimpah keluar, dan juga yang hadir secara live. Ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik, pakcik-pakcik, anak-anak, para guru, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, dan semua orang, kalian semua orang-orang yang mulia. Kemuliaan Allah angkat pada saat ini, antaranya adalah Allah memilih kita untuk berada di rumahnya, di Masjid Ubudiyah. Masya Allah. Jadi boleh jadi ada di antara kita tadi yang lupa untuk membaca doa. Kita baca doa dulu. Baca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu pengampunanmu, rezekimu, keselamatanmu, kasih sayangmu, dan pintu-pintu syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Masing-masing kena lintaskan dalam hati berniat i'tikaf di rumah Allah ini. Pahala i'tikaf begitu besar. Setiap saat, walaupun mungkin ada yang tertidur, start awal sangat tu nak tidur tu, tengok orang kiri kanan mungkin dia dah makan awal lagi, dia pun dah kenyang, dia pun ngantuk. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Jawablah macam ustaz tadi. La la la, alhamdulillah.
Subhanallah. Makan sop, bukan, singgah daging cicah budu, I love you. Jawablah. Tu, I love you tu. Tak mahal lagi, kan senang je. Kalau nak susah sikit, sebelum tidur cari kutu, I love you tu. Tapi dia ni memang tengah glamour kan, cara patung gitu. Habis dah lah gosok patung. Tapi buat kurang boleh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sambutan yang luar biasa. Dan bila saya sampai rasa macam balik kampung. Tak tahulah, tengok wajah-wajah ibu-ibu, senyuman masing-masing tu. Ada yang mengalir air mata. Lepas tu AJK, ini antara baju paling cantik di Malaysia. Maksudnya kumpulan kan saya pergi banyak masjid seluruh Malaysia. Macam-macam lah seragam. Orang Puan memang gitulah. Seragam orang lelaki tak pernah tengok lagi. Tidak jadi. Dia pakai sekali berarti tak pakai dah. Tapi orang Puan suka sangat lah Boria macam ni kan. Sama. Tapi ni antara paling cantik, manis, nampak muda 20 tahun. Lagi belakang lah, dari depan nampak. Jadi saya pun ceria lain macam sikit. Alhamdulillah. Masya Allah. Tulis itu Tabodema Surau. Ini masjid ke surau? Masjid lah ya. Maksudnya sama ada masjid Jumaat ataupun masjid penuh. Masjid Jumaat. Sama ada surau atau masjid ataupun masjid Jumaat. Bila didirikan, solat 5 waktu penuh. Ada azan, ada jadual, ada imam, adalah jemaah setiap 5 waktu. Dikira masjid dan dikira boleh niat iktikaf. Contoh ada surau, dia 5 waktu cukup tapi bukan masjid. Ada orang confuse, boleh tak niat iktikaf? Boleh niat iktikaf. Jadi sebab itu kita niat iktikaf tadi. Kalau ulama mazhab Syafi'i kita, kalau terlupa niat iktikaf, masa tengah semayang baru teringat, tak niat iktikaf lah. Masa tengah semayang tu terus lintaskan hati berniat iktikaf. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, barang siapa yang beriktikaf 1 hari, maka Allah akan binakan antara dia dengan neraka 3 parit. Kita jangan bayang parit dekat rumah kita. 3 parit, dekat sangat kalau gitu ke neraka. Nabi sebut setiap 1 parit jaraknya antara timur dan barat, ujung bumi ke ujung bumi. Kita faham ni pun tak habis jalan lagi, betul tak? Malaysia lagi lah. Maksudnya terlalu besar sangat jarak. Sampai 3 parit dan saiz parit itu ujung bumi ke ujung bumi. Kalau kita niat iktikaf 1 hari dan kita mampu buat 1 hari. Tapi bagi perempuan mustahil. Bahkan hukum iktikaf bagi wanita boleh jatuh makruh. Kalau suami tak izin, boleh berlaku fitnah. Tidur dekat masjid tak sama orang lelaki tidur dekat masjid. Jadi insya-Allah mudah-mudahan walaupun kita duduk iktikaf malam ni 2 jam, start solat maghrib tadi sampai habis program, mudah-mudahan Allah tetap kurniakan kita umpama seperti iktikaf 1 hari. Jadi bila bulan Ramadan, isteri usaha bagi dorongan, galakan kepada suami supaya iktikaf walaupun 1 hari dapat dalam tempoh sebulan Ramadan. Sebab bila kita yang bantu dia, tak apa bang, awak pergi iktikaf, anak-anak saya jaga. Nanti cukup waktu tengah hari saya hantar makanan. Awak jangan balik, awak iktikaf je situ. Kita yang bantu dia, kita akan dapat pahala yang sama. Itu sikit maklumat tentang iktikaf. Sebab kadang-kadang kita ambil mudah. Sungguh tu ambil gambar tu, video, rakam tu, lengah dah tu. Masing-masing ada TV belakang. Ada TV masing-masing. Jadi mungkin tengah live juga tu ya. Di Facebook masing-masing duduk berlawan dengan saya. Okey, sekarang saya rasa ada diedarkan buku ni dan dijelaskan bagaimana situasinya. Saya nak terus kepada tajuk kita malam ini, huru hara akhir zaman. Rasa tak zaman sekarang ni huru hara? Ada rasa tak macam huru hara? Kalau tak rasa lagi, maksudnya dia belum sedar bahawa kita sudah berada di akhir zaman. Kena sedar. Akhir zaman dan umat akhir zaman tak ada orang lain dah. Kita lah umat akhir zaman. Dan kita telah meniti titian-titian terakhir akhir zaman. Semua tanda kecil dah keluar. Kalau kita baca kitab ataupun buku berkaitan dengan tanda-tanda kiamat,
Tanda-tanda kecil yang pertama adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya dajjal-dajjal kecil, iaitu mereka yang mengaku jadi Nabi pada zaman Nabi, belum Nabi wafat, dah ada dah. Yang bernama Musailamatul Kazzab, Musailamah penipu yang mengaku jadi Nabi. Dia utus surat kepada Nabi supaya Nabi mengiktiraf dia sebagai Nabi. Sampai tahap tu. Dan selepas itu yang mengaku jadi Nabi silih berganti sampailah hari ini. Kadang dia tak declare jadi Nabi betul-betul, tetapi dia mengajar ajaran-ajaran baru. Soalannya dia adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan risalah. Dia tak sebut dia Nabi, tak sebut perkataan Nabi. Tapi bila dia ada buat ajaran sesat, maka soalannya dia tu mengaku bahawa dia adalah wakil Tuhan membawa ajaran yang baru. Jadi, semua tanda-tanda akhir zaman, berleluasanya zina contohnya. Kalau dulu dalam satu kampung, ada orang yang berzina, lahir anak di luar nikah, maka heboh satu kampung. Susah sangat nak dengar. Tapi hari ini kalau berlaku, dianggap biasa. Dianggap normal, dianggap tak pelik, tak malu sangat. Bahkan soalannya terbela sehinggakan perbuatan ini disediakan ruang. Saya pernah bersalin di satu hospital, saya tak sebutlah hospital mana. Saya kan anak 7 orang. Jadi adalah salah seorang tu beranak di hospital kerajaan. Lepas tu hospital ni kata, Ustazah, kami ni hospital ni dekat dengan kawasan KL ni, hampir saban hari menerima kelahiran anak luar nikah daripada pelajar-pelajar universiti. Sebab dia duduk kawasan bandar ni, ada beberapa universiti yang tak jauh, yang lahir anak luar nikah. Dan mereka ini diterima baik oleh keluarga. Alhamdulillah lah, mungkin keluarga maafkan, keluarga pujuk supaya jangan buang dan sebagainya, jangan bunuh, jangan gugurkan. Tetapi dia kata, bagaimana kita boleh melihat mereka ni lepas lahir pun tak rasa bersalah, tak rasa keinsafan, dengan keadaan tak sembahyang, dan tak rasa mereka sedang melakukan dosa yang besar. Sebab masa saya masuk wad ni dia bersera solat. Setiap pesakit dia pastikan solat. Puan, solat puan. Ada yang enggan, tak nak solat. Masuk 3 hari awal sebelum tanda, mungkin ada sebab apa-apa, tetapi kami diminta untuk tanda solat. Yang masuk tu selagi belum bersalin, semua boleh solat. Jadi mereka pergi setiap waktu, puan, nak bantu kami ambil wuduk, nak mudahkan solat. Dia kata, Ustazah, 80% ibu-ibu nak bersalin, masuk dalam wad, walaupun belum lagi contraction yang berat, tak semayang, tak salat, nak melahirkan anak ni. Sebab kita tahu darah yang menjadi gugurnya solat, iaitu darah yang keluar ketika anak tu keluar, darah wiladah. Kemudian bila dah anak keluar, itu darah nifas. Tapi yang duk sakit sebelum tu, keluar lendek ke, keluar darah ke, itu bukan darah kotor lagi, itu darah luka. Tapi ramai dah yang tak semayang ketika ini, rasa macam tak perlu dah, dah contraction dah. Sedangkan ada jarak antara contraction dengan contraction tu, boleh semayang. Allahu Akbar. Jadi kebanyakan tanda kecil akhir zaman sudah keluar. Kita sudah berada di zaman yang mana, sebagaimana tajuk kita, huru hara akhir zaman. Rumah tangga kita huru hara tak? Oh, senyap belaka. Tenang belaka kan? Semua suami ngalah belaka kat isteri. Oh, hebat ya. Ini orang kapal apa? Seberang balok. Subhanallah. Tadi suami saya duduk suka seorang. Suka saya pelik. Suka buat apa? Hidup suka seorang. Pelik kan kalau suka seorang? Mesti ada sebab. Bila saya tanya, mana dah suami saya? Oh, hilang dah. Harap dia selamat ya. Dia suka masa tengah siap-siap tadi. Saya kata, suka buat apa? Suka benda kok. Ada benda. Lepas tu akhirnya dia tahan, dia pun tunjuklah video yang dia tengok. Satu video orang putih, dia tulis, bila kita bergaduh dengan isteri, bergaduh dengan perempuan, ibarat seperti kalau kita baca agreement panjang-panjang. Contoh nak beli rumah, nak beli kereta, ataupun kan panjang, kita malah baca kan. Kita kan belek, nak sign terus je lah, setuju je lah.
Kadang telefon ni kan, kalau kita nak download sesuatu kan, dia ada tulis panjang. Kita cari butang agree, betul? Setuju. Dia kata, bapalah baru tahu ilmu ni. Rupanya kalau balah dengan isteri, kena setuju je. Kalau dak lama dah amal, dia kata. Biasalah suami isteri kata, bapa baru selepas 18 tahun nikah dengan saya ni. Jadi dia kena praktik lah ilmu ni. Sebenarnya tahu lama dah, kita royak dah. Jadi dalam rumah tangga tu selingan ya. Sebenarnya banyak suami kita mengalah dengan kita. Bukan bermaksud dia diam tu kita betul. Bukan semestinya dia kata ya tu bermaksud kita betul. Dia dah rock dah nak berlawan dengan kita. Dan kita walaupun mula-mula kita terima, yelah saya salah, yelah saya salah. Dia bukan terima betul tu. Dia akan simpan perang 3 hari, lepas tu dia akan luar. Dia akan buat tubik semula. Contoh, rumah tangga kita ada huru-haranya, betul kan? Ada ujiannya. Ujian daripada pasangan. Hari ni media sosial, pasangan selalu tak puas hati sebab terpengaruh media sosial. Tapi zaman mok-mok kita, zaman mocik-mocik, sebenarnya kita terima je suami kita macam mana pun kan. Sekarang ni terima dah. InsyaAllah. Tu macam tak berapa terima. Terima. Kalau dulu mak-mak kita terima je anak-anak seadanya, sebab tak nampak anak orang lain. Sekarang suami orang lain boleh nampak, isteri orang lain boleh nampak, anak orang lain boleh nampak. Jadi kita diuji dengan huru-hara buat perbandingan. Abang-abang, awak nikah, sepanjang nikah tak pernah sekali pun beri bunga. Sebab dia tengok dalam video tu ada orang boleh bunga. Padahal selama ni dia tak pernah pun rasa tak puas hati suami tak beri bunga. Tapi sebab terpengaruh ni, tiba-tiba nampak suami ni makin banyak kekurangan. Nak arah awak buat surprise, tak pernah lah surprise. 40 tahun, 40 kali hari lahir, tak pernah surprise. Surprise ada, surprise tak ingat hari lahir. Mula buat perbandingan. Padahal dulu tak kisah, sekarang kisah. Dengan anak, dulu kita terima je anak kita kurang tu, kurang ni. Tapi bila tengok anak orang lain, kita cenderung buat perbandingan. Dunia hari ni tak ada sempadan. Bukan dalam sekitar rumah kita saja. Kita berkait dengan luar dan sebagainya. Bagaimana kita nak ada benteng yang kuat. Kita nak jaga rumah tangga kita, jaga anak-anak, tidak terpengaruh dengan luar. Di waktu yang sama, kita mesti berukhuwah, bersilaturahim, menerima situasi perubahan sekeliling. Jiran begini. Jangan sampai rasa zaman akhir zaman ni buat hal sendiri je lah, tak payah ambil tahu hal jiran. Sedangkan Nabi SAW pesan, Nabi berpesan, sesungguhnya aku menyangkakan jiran boleh mewarisi harta, kerana betapa banyak dan betapa kerapnya malaikat Jibril ingatkan aku tentang jiran. Ini juga di antara fitnah akhir zaman. Huru-hara akhir zaman iaitu jiran tak ambil tahu tentang jiran. Tapi saya rasa di sini kejiranan masih kuat. Kalau tak boleh sembelih lembu 2 ekor. Sebab dah susah dah nak cari, ada kejiranan yang nak pangkat masak. Kebanyakannya catering je semua. Bukan salah catering. Sebab mikir kau nak sembelih, siapa nak lapar? Kalau tak ada kerjasama, siapa nak potong bawang, siapa nak sekian-sekian. Sebab itu bila saya tahu sembelih 2 ekor lembu, bermaksud walaupun masjid ini tak nampak sebesar dan segah masjid yang lain, tetapi bila buat majlis ilmu, dia fikir kehadiran semua perlu diberi makan. Subhanallah. Dan ini adalah ciri-ciri ahli syurga dan orang yang dicintai oleh Allah. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan apakah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah? Nak tahu tak? Ke tahu dah? Macam tahu dah je belaka ni. Ni, ya Allah, ada anak-anak remaja hebat. Hebat anak remaja hadir. Kena ada ustazah? Sebab mak tengok semua, jadi terpaksa kena. Masya Allah. Alhamdulillah, hebat. Bukan senang anak remaja nak duduk ni. Nak dengar, nak duduk. Subhanallah. Takbir sekali. Allahu Akbar. Ini bakal-bakal Perdana Menteri ni. InsyaAllah. Bakal MB ni. Nak jadi MB. Siapa nak jadi MB? Siapa nak PM? Siapa nak jadi menteri? Subhanallah.
Sebab ciri-ciri pemuda yang hebat lahir daripada pemuda yang terikat jiwanya dengan rumah Allah. Kalau ada remaja, ada pemuda yang datang solat berjemaah subuh, itu luar biasa. Maghrib, Isyak, ialah sebab Zuhur Asar tu kat sekolah kan. Kalau ada ibu bapa yang tak ada nak didik anak sebab sibuk kerja, ataupun tak ada ilmu dalam mendidik anak, tapi kalau ayah atau ibu bawa anak pergi satu waktu saja, contohnya subuh, saya rasa subuh tak ada alasan. Maghrib, Isyak sebenarnya pun tak ada alasan. Kami pun usaha subuh mesti pergi bawa anak-anak ke surau. Usaha. Melainkan kalau outstation macam ni ataupun sakit atau sebagainya, itu yang jatuh mutu hari dulu. Sebelum saya mari saya jatuh, suami saya pun nak lepeh jatuh. Tapi bukan mutu betul, mutu yang leteri tu. Sebab surau dalam taman tak jauh mana kan. Tapi subhanallah, kalau pun kita tak sempat didik anak, tapi kita latih dan dekatkan anak dengan surau atau masjid, itulah pendidikan terhebat. Kalau siapa boleh buat, dia sedang membina generasi ataupun jati diri yang hebat dalam diri anak-anak. Ibu bapa banyak bagi anugerah pada anak bila cemerlang belajar, bila dapat pencapaian sekian-sekian. Tetapi sebenarnya kena bagi hadiah, kena bagi anugerah, kena menghargai bila anak ni pergi masjid. Sebab itu sampai Nabi sebut apa? 7 golongan yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar kelak. Inilah VIP Allah. VIP di dunia ni banyak peringkat. Peringkat kampung ada VIP dia, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat negara, peringkat dunia. Tetapi VIP Allah 7 golongan. Yang pertama, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Dalam rumah tangga siapa pemimpin? Suami. Betul ke? Wak sebenarnya? Isteri. Suami pada nama je. Yang menentu keputusan rupanya isteri. Yang fikir masalah isteri. Yang buat tindakan isteri. Amboi. Sama-sama sebenarnya. Sebaya dalam rumah tangga dua-dua pemimpin. Itu hadis Nabi. Bukan saya cakap. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya akan kepimpinan. Setiap raja adalah pemimpin. Ini bukan saya kata, hadis Nabi ni panjang. Raja akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap rakyat adalah pemimpin. Rakyat akan ditanya. Kita tak boleh kata, biarlah, dia jawablah depan Allah esok. Maksudnya ditujukan pada pemimpin. Kita sebagai rakyat, kita akan ditanya oleh Allah. Apa yang kamu buat sebagai rakyat? Bila pemimpin kamu mengajak kepada kebaikan, amal ma'ruf, kamu bersama ke tidak? Kamu sokong ke tidak? Adakah sebab pemimpin itu tak sebulu dengan kamu, benda yang dia buat baik pun kamu tentang? Sebab hadis yang pertama, yang dalam susunan 40 hadis akhir zaman ni, dan saya baca hadis yang sama dalam buku Syekh Fahmi Zamzam, dalam beberapa buku yang berkaitan dengan tanda akhir zaman, hadis ini ditempatkan nombor 1. Huru-hara akhir zaman, Nabi pesan, hormatilah pemimpin di kalangan kamu, walaupun dia di kalangan hamba abdi. Dia hamba abdi, tapi mungkin dia cerdik, dia bijak, dia angkat menjadi pemimpin. Walaupun dia tak ada keturunan yang hebat daripada hamba sekalipun, selagi mana dia tidak menyuruh kepada kemungkaran. Tapi hari ini kadang-kadang kita jadi politik nombor 1, menyebabkan walaupun pemimpin tu baik, tapi tak seiringan dengan kita, semua bantah belaka. Dan apabila pemimpin tu kita suka, dia melakukan kemungkaran pun kita bersama. Na'udzubillah min zalik. Jadi kena berlaku adil. Dan Nabi menyambung, dalam rumah tangga, Nabi kata, setiap suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinan. Dan setiap isteri adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinan. Jadi 7 golongan menjadi VIP Allah di mahsyar. Yang pertama, jadi pemimpin yang adil dalam rumah tangga, pemimpin yang adil dalam masjid, pemimpin yang adil dalam kampung, pemimpin yang adil dalam negeri dan dalam negara. Adil kepada semua. Kita ada anak cerdik, dia lah comel, baik, juru. Kadang kita cenderung lebih sayang kepada anak ni. Yang ini pula dengan perangai, dah habis-habis dah sakit hati.
Kita mungkin cenderung rasa asyik marah, walaupun kesalahan dia buat kecil jadi besar. Yang dia buat salah jadi tak nampak salah sebab terlebih kasih. Kita tak adil dalam mengadili suami. Bebel sepanjang masa. InsyaAllah nampak muka dak bebel ni, zikir semua ni insyaAllah. Subhanallah, kalau kita adil menjadi pemimpin menguruskan hal rumah tangga, maka kita menjadi VIP Allah. Dan golongan seterusnya adalah pemuda yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Inilah golongan rare akhir zaman. Kena dekat ibu-ibu. Biar masjid kita ini setiap waktu solat, mungkin Zuhur payah sikit, orang bekerja pergi sekolah, tapi waktu maghrib, waktu isyak, waktu subuh, sekira insya-Allah saya nampak masjid ni imarah ni sekurang-kurangnya penuh, kawasan ni pun jadilah. Usaha macam-macam cara. Contohnya dulu ada masjid, kalau cukup 40 hari dapat hadiah motor lah, dapat hadiah basikal lah. Sampai budak-budak tu hari-hari lah pergi semayang, hari-hari lah nak basikal. Lepas tu ibu bapa dalam kampung ni yang mampu sumbang-sumbang nak beli basikal, nak bagi percuma ni. Akhirnya selepas 40 hari dia buat, amalan tu menjadi kemanisan. Akhirnya dia mari semua, Ada satu surau tu, budak-budak ramah, subuh ramah. Saya tanya macam mana boleh ramah macam ni? Setiap kali yang datang boleh piti belanja sekolah. Yelah dekat rumah boleh dah daripada mak ayah. Mungkinlah mak ayah bagi RM1. Mari masjid boleh lagi piti belanja RM1 seorang. Jadi bolehlah RM2. Kalau RM2 dan mak ayah boleh tambah RM1 lagi. Jadi budak-budak ni bangun awal sebelum subuh. Mak ayah pun dah payah nak gerak. Sungguh nak pergi ke surau. Bila anak-anak ni dia ada kawan ramai dekat masjid, dekat surau. Kalau anak kita tak pergi, kawan-kawan dia mari turut, mari panggil. Gitulah yang berlaku kalau anak kami lama tak pergi. Bukan tak lama, macam adalah terlepas tak pergi maghrib ni, kawan-kawan dia mari panggil, Imran. Subhanallah. Sofan ni yang sekolah rendah yang ada kat rumah, yang sekolah menengah doa sama. Maksudnya terbina hubungan yang kuat di masjid, di surau. Bila seorang tak ada kat surau, dia mari turut, dia mari panggil. Subhanallah. Ini turut main bola je, turut main petang-petang je. Macam mana kita nak wujudkan suasana ini? Mesti ada mesyuarat, perbincangan ahli masjid. Macam mana kita nak tarik anak-anak kita, para pemuda datang masjid. Allahu Akbar. Allah akan permudah. Sebab niat itu niat yang sangat mulia dan hebat. Masya Allah. Jadi sekarang kita nak buka buku kita. Kita nak start baca daripada hadis yang pertama. Bersedia semua? Sedia, insya-Allah. Saya ni jadi nak campur lah antara cakap Pahang ke cakap Ganu. Saya cakap Ganu Pahang ke tak? Pahang. Subhanallah. Ramai juga yang hadir ni lebih kurang dalam 4,000 lebih. 4,000 lah lebih kurang. Betul-betul yang hadir live. Yang hadir sini 40,000. Okey. Masya Allah. Hadis yang pertama saya baca, muslimat muslimin ikut, walaupun panjang ambil barakah membaca hadis Nabi. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 1 deh. Muka surat 1 hadis yang pertama. Haddatsana Abdullah. Okey, itu masuk azan kan? Nak lalu azan ke terus? Terus ya? Boleh terus? Okey, kita sama ya. Haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Bashir. Okey, kita terus kepada perenggan bawah tu. Qala sami'tu Irbadha bin Sariyah yaqul qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fawa'azana
mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wazarafat minhal uyun faqila ya Rasulullah wa'aztana mau'izata muwaddi'in fa'had ilayna bi'ahdin faqala alaikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in 'abdan habashiyyan wasatarawna min ba'di ikhtilafan syadidan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin Abu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wal umural muhdatsat fa inna kulla bid'atin dalalah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah yang bermaksud, aku mendengar Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Nabi berdiri di tengah-tengah sahabat. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat menyentuh hati, membuatkan hati kami menjadi gemetar dan air mata berlinangan. Apa cerita sahabat Nabi ni? Dia bagi tahu, satu hari Nabi berada di tengah-tengah kami, lalu Nabi menyampaikan nasihat yang sangat menyentuh hati sampai bergetar jiwa dan sampai mereka menangis teresak-esak. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, engkau telah memberikan nasihat kepada kami suatu nasihat perpisahan, maka berilah kami satu wasiat. Dalam ayat yang lain menjelaskan, sahabat Nabi ni kata, ya Rasulullah, engkau memberikan kepada kami nasihat macam kita dah nak berpisah, maka berikanlah wasiat kepada kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kepada seorang hamba Habsyi. Seperti mana yang kita sebut tadi, hendaklah kamu bertakwa yang pertama dan mendengar dan taat kepada pemimpin kamu meskipun kepada seorang hamba Habsyi. Dan sepeninggalanku nanti kamu akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat. Nabi kata, setelah aku wafat, setelah aku meninggal, kamu akan mendapati perselisihan di kalangan kamu, pergaduhan, pertilekan sangat dahsyat. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, dan jangan sampai kamu mengikuti perkara-perkara agama, yakni bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi pesan supaya pegang dengan gigi geraham sunnah-sunnah Nabi. Subhanallah. Apa maksudnya? Kalaulah gigit dengan gigi depan tak kuat lagi, gigi taring tak kuat lagi, kalau gigit dengan gigi geraham itu paling kuat. Kalau gigi paling kuat mengunyah, gerahamlah. Subhanallah. Ini gambaran Nabi kata akhir zaman kita ni kalau tak pegang, tak kuat nak memegang kebenaran berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, kita akan menjadi golongan yang tertipu daya dengan segala huru-hara dan fitnah akhir zaman. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam hadis ini sebut pasal bid'ah. Yang ini pun menjadi satu bentuk huru-hara akhir zaman. Dikatakan lepas semayang, bila kita zikir bid'ah, bila kita doa bid'ah, bila kita sekian-sekian bid'ah. Apa maksud bid'ah?
Bid'ah adalah sesuatu yang diadakan yang bertentangan dengan syariat, sesuatu yang tidak ada landasan, dan ia bukan termasuk dalam perkara-perkara perintah ataupun perkara-perkara yang terkandung di dalamnya pahala. Baca surah Yasin pada malam Jumaat, dapat pahala tak? Mesti dapat pahala. Maka itu bukan bid'ah. Baca doa zikir, bahkan ada hadis Nabi. Tadi lepas sembahyang, berzikir tak? Berzikir. Baca ayat kursi tak? Baca ayat kursi. Semua itu ada hadis Nabi. Hadis yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa selepas solat 5 waktu tu, Nabi kata setiap kali selepas solat fardu, lalu membaca ayatul kursi, tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan maut, kematian. Maksudnya dia tak masuk syurga sebab dia masih hidup. Yang memisahkan, menghalang dia belum masuk syurga sebab dia masih hidup, dia belum mati. Kalau dijadikan amalan setiap kali lepas solat fardu, di masjid ke, di rumah ke, tengah kelang kabut ke, sakit ke, penat ke, lepas bagi salam, tak larat dah kita ni, ataupun nak cepat, ayatul kursi jangan tinggal. Nabi kata, barang siapa tidak meninggalkan ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan kematian. Lepas mati, masuk kubur dulu. Memang tak masuk syurga lagi, tapi kubur itu telah menjadi ibarat seperti taman syurga. Itu hadis Nabi. Orang yang telah dijanjikan syurga melalui amalan-amalan ini, bila dia mati, kubur akan diluas seluas mata memandang, diberikan cahaya dan kedinginan syurga, dihamparkan dengan permaidani daripada syurga. Lepas ni kalau semayang, peringatkan anak-anak ni. Ustazah nak pesan pada anak-anak ni. Anak-anak, lepas semayang, kat sekolah ke, dekat rumah ke, tolong peringat ke mak ayah, jangan lupa baca surah Yasin, Al-Kahfi, Al-Baqarah, baca ayatul kursi. Jangan tinggal. Apa kelebihan dia? Boleh seorang wayang, boleh seorang bagi tahu. Ada hadiah ni. Boleh? Kita nak dengar dok tadi. Dia dengar, cuma dia tak tumpu je. Apa kelebihan baca ayat kursi selepas semayang? Ada tu yang nak jawab? Okey, sila. Dapat syafaat. Subhanallah. Pandai dia tambah sendiri kan? Tak apa. Saya rasa yang baju hitam boleh jawab. Dia punya dengar tu kan khusyuk anak imam ke dia? Rasa dia tahu. Okey, dah apa? Ustazah tahu kamu ada mesyuarat kan? Ada benda besar nak dibuat. Ustazah ulang lagi sekali. Subhanallah. Nabi sebut, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali lepas solat, lepas sembahyang 5 waktu, tidak ada yang akan menghalang antara dirinya dengan syurga. Semua nak masuk syurga kan? Tak ada apa yang menghalang antara kita dengan syurga melainkan kematian. Maksudnya kita tak masuk syurga sebab belum mati je. Kalau dah mati, kita akan masuk syurga. Hebatnya amalan baca ayat kursi setiap kali lepas solat. Cuba ulang. Mengikut kefahaman. Sila. Bakal Perdana Menteri ni. Tak apa. Susunan dok comel pun tak apa. Ustazah cuma nak tahu faham ke tak? Faham ke tidak apa yang Ustazah sampaikan? Ya. Okey, cakap je. Siapa yang baca ayat kursi lepas sembahyang? Okey. Cuba ikut Ustazah, Okey, lekat kamu duduk. Okey. Siapa yang baca ayat kursi selepas solat fardu, tidak ada yang menghalang antara dirinya dan syurga, melainkan kematian. Subhanallah. Bolehlah tepuk anak kita. Hebat. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat, lepas tu kita ada zikir 33 kali kan? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, barang siapa selepas solat fardu lalu dia membaca
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan dia menyudahkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kaedah dia. Baca 33, 33, 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata akan diampunkan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kenapa Nabi sebut sebanyak buih di lautan? Sebab laut tak pernah berhenti berbuih, dan laut tak pernah berhenti bergelora. Maka sentiasa ada buih. Di tengah lautan ada buih, di pinggir-pinggir ada buih. Sama macam kita tak pernah berhenti melakukan dosa. Tapi siapa je akan lepas solat fardu, dia tak tinggal zikir tu 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan dia sudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali je baca. Jadi semuanya 100 kali akan diampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi Masya Allah, apa yang kita buat tu, kalaulah ada siapa yang kata ini bid'ah, Nabi tak buat apa semua, ada dalil yang sahih yang tidak diragui. Sebab itu di antara fitnah akhir zaman, bila ada kumpulan yang telah melemahkan amalan-amalan umat sampai umat meninggalkan amalan-amalan soleh, amal-amal ibadah. Allahu Akbar. Itu secara umum. Sebab benda ni pun boleh memecah belahkan kesatuan, memecah belahkan dalam keluarga, boleh bergaduh adik-beradik, suami isteri, boleh bercerai disebabkan fahaman seperti ini. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan baca lagi hadis yang seterusnya. Kita nak baca sampai habis ni, boleh? Lebih kurang dalam pukul 12 selesai lah. Boleh tak? Oh, semangat tu. Jadi wak kata boleh tu dia sambung dah. Saya pukul 9 berhentilah. Lepas tu dia boleh sambung seminggu seterusnya, 3 jam dia sambung. Okey, kita baca terus hadis yang seterusnya. Kita ambil 3 hadis je malam ni. Hadis yang kedua, sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus ambil yang bawah tu, tengah-tengah tu. Okey. An Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhunna anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul la ilaha illallah wailun lil 'arab min syarrin qad iqtarab futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi wa halaqa bi isba'il ibham wallati taliha qalat Zainabu bintu Jahshin faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina as-salihun qala na'am idza kasura al-khabath muttafaqun alaih. Bila sebut muttafaqun alaih, maksudnya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Rasulullah sallallahu diceritakan oleh Zainab binti Jahsh. Siapa Zainab binti Jahsh ni? Salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan cemas. Nabi satu hari masuk dalam rumah dalam keadaan cemas, dalam keadaan macam bimbang. Biasa tak suami kita masuk cemas? Sebab apa dia cemas? Dia lapar. Bila masuk dalam keadaan cemas, ada satu perkara
Dia mesti ada sebab. Lalu dalam keadaan yang begitu, Nabi terus bersabda. Nabi masuk dalam keadaan cemas sambil bersabda, La ilaha illallah. Nabi kata, celakalah bagi bangsa Arab daripada kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini Nabi kata, Nabi bukan nak celakakan bangsa Nabi. Nabi memang daripada bangsa Arab. Tetapi Nabi sebut begitu bermawa maksud, sebab saya dah baca syarah hadis ini. Nabi nak sebut malanglah, habislah. Ayatnya macam tu. Habis orang Melayu, ibarat macam tu lah. Maksudnya nak sampaikan ada berita yang akan merosakkan. Bukan maksudnya orang Melayu saja. Bila Nabi sebut habislah, celakalah orang Arab, bukan maksud ditujukan kepada orang Arab saja. Tetapi Nabi sebut begitu supaya kaum Nabi ni, bangsa Nabi ni beri perhatian. Tapi maksud Nabi seluruh manusia, ini adalah peringatan. Nabi kata apa? Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj Ma'juj seperti ini. Baginda menemukan hujung jari dan hujung jari yang sebelahnya jari telunjuk dengan itu. Nabi menjadi baginda Nabi menemukan hujung jari dan hujung jari yang sebelahnya, iaitu jari telunjuk. Iaitu ibu jari dengan jari telunjuk. Cuba buat. Besar ke kecil? Kecil. Kita muak tak masuk? Oh, tak payah mikirlah, memang ada muak. Nabi bagi tahu pada hari tersebut telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Jarak kita dengan Nabi 1445 tahun. Sebenarnya lebih lagi lah. Itu adalah tahun hijrah. Jarak kita dengan Nabi itu 1400 tahun lebih. Agak-agak berapa dah luas lubang Ya'juj Ma'juj sekarang. Kita tak tahu bila Ya'juj Ma'juj akan keluar. Dan ketika itu bertebaran dia di atas muka bumi dan membunuh dan merosak, melakukan kerosakan. Dia adalah gambaran kepada satu bangsa, satu kaum yang sangat ganas, sangat kejam, sangat zalim. Allahu Akbar. Sebab itu dikatakan bila tanda akhir zaman dia keluar, dia ibarat seperti tasbih yang dipotong lalu berguguran rantai tasbih. Bayangkan biji tasbih, kalau terpotong, laju tak jatuh biji-biji itu, laju. Begitulah ibaratnya bila tanda akhir zaman yang keluar, tanda-tanda besar keluar, dia berlaku dengan sangat cepat. Walaupun kita rasa macam lambat lagi kiamat, sebenarnya dia berlaku dalam keadaan kita tidak sedar, dan manusia ketika itu ramai lagi yang terleka dan mengatakan itu adalah fenomena alam. Masya Allah. Nabi menyambung lagi. Dan baginda menemukan, lalu Zainab binti Jahsh bertanya, Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan dalam kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi SAW bersabda, ya, seandainya kejahatan sudah terlalu banyak. Zainab binti Jahsh tanya apa? Ya Rasulullah, adakah kami semua akan binasa sedangkan dalam kalangan kami ada orang yang baik, orang soleh, orang kuat ibadah? Nabi kata, ya, seandainya kejahatan sudah terlalu banyak. Cuba kita tengok hadis yang di belakang pada muka surat 15. Hadis Hasan, Nabi SAW bersabda bahagian atas, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengazab manusia secara umum hanya kerana perbuatan dosa segelintir manusia, sehingga mereka melihat kemungkaran dan mereka pun mampu untuk mengingkarinya, namun mereka tidak mengingkarinya. Jika mereka telah melakukan perkara itu, maka Allah akan menyeksa segelintir manusia itu dan juga manusia secara menyeluruh. Apa maksud hadis ini? Nabi kata, sesungguhnya Allah tidak akan turunkan azab dia secara menyeluruh kepada satu kawasan sekiranya dalam kawasan tersebut ada orang yang buat kerja nahi mungkar, ada orang yang cegah kemungkaran, ada orang yang mengingkari kemungkaran. Selagi mana ada orang buat kerja nahi mungkar, bersungguh-sungguh amal ma'ruf, tegur, pasal pergaulan bebas dia tegur, pasal aurat dia tegur. Kalau ada suami yang cegah kemungkaran dalam rumah tangga, seorang isteri cegah kemungkaran dalam rumah tangga, adik-beradik,
Bila nampak ada kawasan taman dia ada orang perempuan yang kurang kain, yang seksi. Ada lagi ke yang jemur tak pakai ni, kembang tak ada dah kan zaman sekarang. Tapi ada kenalan saya, nak kata kenalan apa, yang bekerja dengan kami di kalangan Indonesia. Sebab ada ramai pekerja kontrak, jadi kita kenal juga pekerja Indonesia. Dia kata, Ustazah, kat kampung saya semua Islam, tapi sebab tak ada lagi air yang sampai ke kampung, basuh baju dekat sungai lagi, dan sama lagi situasi tu, perempuan dalam keadaan situasi begitu. Kalau kita fikir, zaman sekarang ada lagi ke? Jadi nak ubah tu bukan senang. Pengorbanan para ahli ulama, sebab dulu begitu juga Malaysia pada zaman-zaman tersebut. Tetapi perubahan yang dibuat oleh ahli ulama, mengajar dan mencegah kemungkaran, tegur ni salah, ni tak boleh. Akhirnya kita tengok pada hari ini ramainya wanita menutup aurat. Demi Allah, seorang wanita yang menutup auratnya tidak terkurang pun kecantikan dan keindahannya. Subhanallah. Bahkan Allah akan beri nur pada wajahnya. Allah akan beri cahaya kepada wajahnya. Dan seorang suami yang menegakkan ma'ruf dan nahi mungkar, inilah pemimpin yang akan memimpin ahli keluarga masuk ke syurga sekeluarga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua di kalangan itu. Jadi sebab itulah, saya tahu masa saya dah habis lagi 10 minit ni Subhanallah. Dalam pukul 9, paling lambat pukul 9, 10 minit lah. 9-5 minit. Lebih kurang 10 minit. Jam ni betul ke? Betul lah? Lebih kurang 10 minit lagi, Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita tengok, kita dah baca 2 je, jadi selebihnya kena baca. Di rumah kita ada tak lagi buku yang melibatkan akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman? Apa yang berlaku bila kita membacakan hadis akhir zaman, kita menjadikan diri kita dan ahli keluarga di kalangan orang yang buat persiapan untuk menghadapi kiamat. Dan beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman. Kita wajib belajar tentang tanda-tanda kiamat, tanda kecil, tanda besar, apa situasi yang berlaku, semua ada dalam buku ini. Sebab itu seorang suami yang bertanggungjawab, dia akan cuba sekurang-kurangnya seminggu sekali, ambil hari Jumaat malam ke, esokkan cuti hari Sabtu, dia kumpulkan ahli keluarga, baca satu hadis. Kalau buat begini seminggu sekali, akan dapati perubahan demi perubahan terhadap keluarga. Mungkin ada anak kita yang ketagih gadget, mungkin suami ketagih main game, contohlah. Isteri ketagih Shopee, semua ada ketagih belaka. Ada ujian belaka. Tetapi asbab membacakan hadis Nabi, turunnya rahmat Allah dalam rumah tangga. Dia buat majlis ilmu, taman syurga dalam rumah dia. Macam kita sekarang, kita keluar daripada rumah, datang taman syurga di sini. Kan Nabi sebut, iza marartum bi riyadil jannah farta'u, bila kamu nampak taman syurga maka sindahlah. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di manakah itu taman syurga? Nabi sebut hilafuz zikr, iaitu halaqah, bulatan zikir, majlis ilmu, majlis zikir. Jadi kalau seorang suami, kalau suami tak mau mula, isteri mula dulu. Okey, kumpul-kumpul semua 10 minit nak baca satu hadis. Kita nak bimbang apa? Contoh buku ni, dia dah ada sekali syarah. Kita baca terjemahan, baca syarah. Sebab ramai orang buat alasan, saya bukan ustaz, takut salah, saya bukan ustazah. Sedangkan ilmu Al-Quran dan hadis Nabi adalah untuk seluruh umat, bukan untuk profesion ustaz-ustazah saja. Hanya kita saja yang tak mahu, bukan tak mampu, tapi tak kuat untuk mahu. Pengalaman saya lah, bukan nak kata kami terbaik, tapi apa yang usaha dan saya tengok apa kesan berlaku bila kami kerap baca hadis-hadis yang berkaitan akhir zaman. Ada perubahan yang berlaku pada anak-anak. Walaupun kita tak nampak secara jelas, tapi contohnya lah, bila kita berbual-bual, kita tanya anak lelaki yang kecil, namanya Sofan. Sofan, esok Sofan kalau nak kahwin dengan perempuan macam mana? Umi, Sofan takkan fikir, Sofan tak boleh fikir.
Dia baru dah jam 3 tapi nya sajalah berbual-bual Safwan tak fikir Umi. Sebab dunia dah nak kiamat Umi. Tanda-tanda semua dah keluar. Fikir macam mana nak berhadapan dengan kiamat Umi. Wow, Safwan dia betul. Yalah Umi, kan macam Umi ceramah tu lah. Oh, dia cakap balik. Kadang-kadang tu bila kita nak beli satu barang, Umi, nak kiamat dah ni, nak beli ke? Kena pula atas batang hidung kita. Mikir-mikir betul juga ni. Subhanallah. Jadi sebenarnya bila kita menanam ilmu, belajar tentang ilmu hari kiamat, dia mengurangkan cinta terhadap dunia. Dan dia memendekkan angan-angan. Bukan kata tak lalu makan apa, tak boleh beli apa yang kita nak, tak. Kurang-kurang dia mengehadkan. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang ketiga tapi tak ada nak baca. Nabi sebut apa? Penyakit umat akhir zaman, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia dan takutkan kematian. Masya Allah. Dan saya nak sudahi 5 minit lagi hadis yang saya hutang di awal tadi, yang mana sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah?" Nak tahu tak? Nak tahu ke tidak orang yang paling dicintai oleh Allah? Sebab kita nak dicintai Allah kan? Lalu Nabi sebut, orang yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang jangan tengok orang lain, tengok diri sendiri. Jangan nampak ustazah banyak manfaat, ceramah sana ceramah sini. Tidak. Hadis ini untuk setiap orang. Sekarang kita fikirkan kita nak beri manfaat kepada suami. Kalau suami tak nak baca Al-Mulk sama-sama, kita baca. Dia dapat manfaat dengar baca Al-Mulk. Dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala. Mula-mula dia main game, kita baca sebelah dia. Mula-mula baca selalu lagi, lama-lama tepik. Tu tak ikhlas lah tu. Kita ikhlaskan hati, baca je. Baca je. Lama-lama insya-Allah satu hari dia duduk bersama, dia baca juga. Bila ibu baca Quran, baca di tengah rumah, jangan baca dalam bilik. Syiar, tunjuk baca Quran. Ada seorang ibu ni dia kata, "Ustazah, saya letih dah nak ajak anak saya baca Quran. Letih. Habis suara, baca je mengantuk, baca je macam-macam alasan." Saya kata macam ni, puan baca je seikhlas hati kerana Allah. Puan baca di tengah rumah, semua ahli rumah dengar. Dan jangan ajak pun. Bolehlah kalau nak ajak, tapi kalau tak ajak dia tak datang pun tak apa. Ni anak-anak dah remaja ni, main phone, tak nak baca Quran. Ibu ni buat sungguh. Selepas sebulan lebih kurang, berjumpa balik, dia kata, "Ustazah, rupanya selama ni saya baca Quran bukan ikhlas hati. Sebab saya nak supaya suami, anak-anak ni bila dengar mari, kadang saya tepik, saya niat supaya dia orang ni nampak saya baca, lepas tu saya mengungkit. Kalaulah saya tak baca Quran dalam rumah ni, tak ada lah Al-Quran, rumah ni macam kubur." Janganlah. Sebab Nabi sebut, yang mana rumah tidak dibaca Al-Quran ibarat seperti kubur. Jadi bila saya belajar, saya cuba ikhlaskan hati, memang saya baca kerana Allah. Saya setiap kali lepas solat saya baca. Selepas beberapa hari, seminggu macam tu, anak saya yang nombor sekian datang. Lepas tu anak ni sekian datang. Sampai masa Ustazah, saya pula tak boleh baca. Sebab apa? Sebab anak ni berebut nak suruh saya dengar mereka baca. Kalau dulu nak habis satu muka surat pun payah, sekarang mereka tak cukup satu muka surat, nak baca lagi. Sebab itu keberkatan bila kita mula, yang kita ni kita dapat hidayah dan kita mula. Okey, sekarang diedarkan tabung ya. Betul. Tak apa, jangan takut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz yang mulia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diedarkan tabung infak, tabung wakaf untuk Masjid Ubudiyah. Tak apa, kita edo-edo. Kita lepas, kita edo. Berilah jumlah yang kita sayang kerana Allah, bukan kita sayang kerana duit. Kalau sayang duit, tu yang warna biru semua tak naik-naik. Ada 4 kemah penuh, Masya Allah. Lepas tu kita naiklah sikit kepada warna hijau. Lama-lama warna hijau pun kita rasa macam kalau hilang pun tak cari warna hijau. Kita naikkan sedekah kita kepada warna merah.
Ada belaka ni, biru, hijau, merah ni. Lepas tu oren, betul lah oren pun ada juga. Jadi cepat-cepatlah awak naik warna apa? Hijau balik. Lepas tu warna purple tak ada, selamat. Tak boleh cakap sangat benda-benda gini ni. Purple tak ada. Jadi pilihlah warna purple untuk diberi sedekah. Muslimin muslimat, subhanallah. Wahai para muslimat, kalau tak ada bawa duit, biasanya cici kita dah tinggal dah. Bolehlah nak bagi cici sebelah dua. Susuk cici. Tengok masing-masing, tengok sebelah ada apa cici. Berilah yang paling nipis tu. Subhanallah. Betul ni, betul. Kalau siapa tak pernah infak dengan barang kemas, kena rasa sekali-sekali betapa rasa bernilainya, sebab barang kemas ni memang orang perempuan suka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kamu tidak dikatakan benar-benar melakukan kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu sayang, apa yang kamu cintai. Antara cici dengan gelang, mana lagi sayang? Dah beli gelang lah. Tak boleh Saza, tak nak tidur. Kalau gitu cici dah apa dah? Oh, baru beli. Cici nampak ada dua tu ni lah Sen. Sayang juga, subhanallah. Tak apa, cuma muslimat, InsyaAllah sebelum balik nanti kita sambung semula. Saya rasakan beg tu boleh lepaskan je, sebab nanti biar berlaku dengan tenang. Masya Allah. Saya nak sebut bab sedekah sikit. Nabi SAW bersabda, sadaqatun junnah, sedekah perisai daripada api neraka. Sadaqatun burhanun, sedekah adalah saksi. Apa yang kita beri untuk rumah Allah ni, rumah Allah ini akan jadi saksi di mahsyar kelak. Jadi sedaya upaya sebelum kita balik, jangan tinggalkan rumah Allah ini tanpa sedekah. Walaupun RM1, walaupun RM5, walaupun RM10. Beri dan cuba belajar memberi satu jumlah yang kita sayang. Kalau kita beri jumlah yang kita tidak sayang, kita bimbang kita bersedekah bukan kerana cintakan Allah, tapi sebab cintakan duit. Jadi beri satu jumlah yang mana boleh meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan, iaitu memberi apa yang kita sayang. Saya ingat kisah Sayyidah Fatimah bila nak bernikah. Rasulullah dah beli baju yang cantik, nak bernikah dengan Sayyidina Ali. Kemudian Allah uji, dahlah Sayyidah Fatimah ni memang tak ada baju comel, kebanyakannya baju bertampung-tampung, baju koyak ditampung. Tapi bila anak kesayangan Nabi nak bernikah, Nabi belilah satu baju yang agak baju baru, bukanlah baju mahal, tapi baju baru untuk hari pernikahan. Kemudian apa yang berlaku? Allah uji Sayyidah Fatimah. Ada yang beri salam, pengemis beri salam dan meminta pakaian daripada Fatimah. Ketika itu Fatimah ingin memberikan pakaian lama dia kepada pengemis tersebut. Dan saat Fatimah nak beri, lalu Fatimah teringat firman Allah tadi, kamu tidak dikatakan benar-benar melakukan kebajikan ataupun melakukan kebaikan, ataupun kamu tidak dikatakan benar-benar berjuang di jalan Allah ataupun membelanjakan harta di jalan Allah, selagi mana kamu tidak memberi apa yang kamu sayang. Lalu apa yang Fatimah buat? Fatimah buka baju yang cantik untuk di hari pernikahannya, diberikan yang itu. Lalu dia memakai kembali baju yang koyak yang sudah ditampan. Dan apa yang berlaku kepada Sayyidah Fatimah itu diketahui oleh ayahanda baginda Nabi SAW. Nabi bertanya kenapa, Fatimah menjawab, dan dengan izin Allah, Malaikat Jibril membawakan sepersalinan daripada syurga. Allahu Akbar. Bayangkan ya, kita ada baju berapa banyak, bila ada orang minta dia baju, macam tak ada baju nak bagi. Baju yang kecil, rasa sebulan lagi boleh pakai, kubur balik. Sayanglah nak beli baju ni. Setahun dah tak boleh pakai lagi, sayang nak bagi. Orang minta derma, orang minta makanan, orang minta apa, kita akan mendahulukan diri kita dulu. Kita akan fikir diri kita dulu. Bila ada seruan sedekah, ada seruan infak untuk rumah Allah, kadang kita lebih cenderung nantilah. Kita berdepor tampung tu sampai depan kita. Janganlah siapa. Rasa kedekor sangat, buat juga tangan macam masuk, padahal tak masuk. Malu kalau orang kiri kanan nampak. Allahu Akbar. Sebab hadis Nabi sebut apa? Orang yang pemurah
Dekat ia dengan Allah, dekat ia dengan manusia, dekat ia dengan syurga, jauh ia daripada neraka. Hadis Nabi ni, Nabi sambung lagi, orang yang kedekut, orang yang bakhil, jauh ia daripada Allah, jauh ia daripada Rasulullah, jauh ia daripada manusia, jauh ia daripada syurga, dan dekat dia dengan neraka. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang yang bakhil ni hasut pula orang lain. Bang, tak payah bagilah, tengok selipar dia tu, macam mahal tu selipar tu, macam bukan orang susah ni. Suami baru nak bagi, isteri pula tengok atas bawah. Padahal selipar tu ada orang beri ke dia. Macam-macam lah sekarang ni. Subhanallah, penutup betul-betul lebih sangat dah ni. Tapi sebenarnya baru je sejam. Kita start pukul 8 lebih tadi. Sebab hadis Nabi tu tak habis. 4 ciri. Habis 4 ciri ni, InsyaAllah dalam 5 minit kita tutup. Nabi sebut apa? 4 ciri orang yang dicintai Allah. Pertama, orang yang suka menggembirakan hati orang lain. Yang kedua, orang yang suka memberi makan. Malam ni orang suka beri makan. Tu sebab saya kata tadi, orang yang suka beri makan, masak, tukang masak, beria potong bawang, orang pun tak tahu siapa potong bawang, dia pedih-pedih mata, kita makan kenyang. Ini orang yang suka menyediakan makan, bagi makan dekat orang ni. Lepas tu yang ketiga, orang yang melunaskan hutang orang lain. Sama ada orang tu berhutang dengan kita, kita halalkan sebab kita tahu dia berhutang sebab susah, dia lapar. Tapi kalau dia berhutang lepas tu pergi melancong sana sini, tak usah ada halal lah. Ustaz sungguh. Maksudnya sebab dia sengaja menangguhkan bayaran hutang. Orang yang mampu bayar hutang tapi dia tak bayar, Nabi kata dia telah mencuri harta saudara. Bukan apa, bukan kata tak, bukan saya hasut supaya tak halal. Kalau nak pilih halal silakan. Tapi bila ada golongan yang seperti ini dipermudahkan, akhirnya dia suka berhutang tanpa rasa berdosa. Kita bimbang dia dalam keadaan mati dan tak sempat bertaubat sebab hutang adalah dosa yang tidak diampunkan walaupun dia mati syahid. Nabi kata orang yang mati syahid diampunkan Allah segala dosa kecuali hutang. Berat sangat bab hutang. Lepas tu yang keempat, orang yang suka meringankan beban orang lain. Ingat tak tu 4 tu? Anggur kan? Balik-balik bang saya sebut 4. Saya ingat je pasal menggembirakan. Itulah awak kena gembirakan saya. Dia ingat poin yang nak tuju kat suami dia je. Jadi 4 ciri tadi, menggembirakan hati orang lain. Isteri-isteri, wahai para perempuan sekalian, wanita sekalian, suka tak gembirakan hati suami? Ya dah. Macam mana gembirakan hati suami? Pakai comel dekat rumah. Mana lagi comel? Sekarang ke masa kat rumah? Tahu pun tak apa. Kat rumah terbang sana terbang sini pakai je kelawar kan. Tak apa, kelawar pun kalau buat comel molek je. Tapi jangan ketara sangat. Bila kat rumah suami macam ada cai nak atu mana tadi. Rambut mengebang gitu gini, pakai dah sikat dah. Pergi dapur, pergi buang tamu, lepas mandi dah sikat gitu lah. Dengan muka macam dah siap. Kan baju tu dah koyok sampai bombang. Maaf lah baju ni sedap sekali pakai. Memanglah angin keluar masuk, baju berlubang, lunyai, dia baju lama. Tapi bila nak keluar, tak fikir pasal selesa. Nombor 1 nampak comel, selesa jadi nombor 2. Kat rumah, selesa nombor 1, tak comel tak apa. Sedangkan menggembirakan hati orang memandang menggembirakan. Suami kena fikir macam mana nak gembirakan isteri. Sebab ramai suami kat luar pada buat lawak dengan kawan-kawan. Kat rumah muka ketak je. Kalau buat lawak isteri kejut. Apa ni? Tanda-tanda kematian dia. Sebab tak berapa mesra dengan isteri dan anak-anak. Susah nak bergurau. Dengan kawan-kawan bergurau. Saya dah jumpa kematian yang begitu indah. Boleh ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Lepas tu hembus nafas yang terakhir. Nama dia arwah Wak Kamilan. Ia ayah kepada kawan saya. Kawan saya tu menantu bapa mertua. Saya pun jumpa berapa kali Wak Kamilan ni. Isteri dia bila hari kematian, bila saya pergi dan saya sempat melihat jenazah arwah Wak Kamilan ni, saya terkejut, saya tak cam. Sebab saya bukan tak pernah bertemu, saya pernah pergi rumah dia, dia yang masak, saya makan. Saya kata, ya Allah, lainnya.
Kulit dia putih, bersih, bercahaya, wajah senyum. Dia bukan senyum main-main, senyum saya sampai menangis-nangis tengok. Lepas tu, bila saya dalam proses semua orang lelaki pergi ke kubur, saya duduk dengan isterinya, isteri arwah Kamilan. Lepas tu ada besan. Besan ni cerita, dia kata, Ustazah, saya besan ni yang menyaksikan arwah Kamilan ni, betapa dia selalu menggembirakan hati isteri besan saya ni. Dia sangat suka memuji isterinya. Isteri masak biasa, sedapnya, Masya Allah. Bahkan saya masih ingat masa tu kami jalan pergi Jepun. Lepas tu isteri ni tak lalu makan. Dia sanggup tumpang restoran Islam Jepun untuk masak makanan isteri dia. Suka gembirakan hati isteri, suka hargai, suka memuji. Dan dia suka menolong dan melunaskan hutang orang. Kat rumah arwah Kamilan ni selalu ada motor, kereta, ada macam-macam. Orang pajak. Tapi arwah ni dia kata ambil. Sebab orang suka berhutang. Orang kampung tinggal motor. Supaya nak beri jaminan dia akan bayar hutang. Tapi cerita wak tak semua pun letak, tapi kadang orang kampung letak juga. Tapi wak halalkan. Dan dia suka bagi makan. Dia ada kedai makan kecil, warung kecil. Setiap hari Jumaat bagi makan percuma. Selalu masak. Masa saya pergi pun dia yang masak. Suka membantu orang yang susah. Dan apa yang berlaku, dia ada koma satu hari. Sepanjang dia koma, dia tak berhenti selawat pada Nabi. Doktor kata dia memang tak sedar, dia memang koma. Lepas tu anak dia ada rakam. Dan rakaman tu dia tunjuk pada saya. Saya terkejut tengok dalam keadaan wayar-wayar berselirat dan kadang dia tak sedar, dia boleh selawat Allahumma salli Allahumma salli dalam keadaan koma, yang mana doktor kata dia tak boleh nak bagi respon, dia tak boleh dengar, tapi selawat 24 jam tak berhenti. Bila dia sedar, ahli keluarga buat main pada dia. Bukan buat main-main. Oh, masa koma selawat tak berhenti, bila sedar tak nampak pun selawat. Rupanya amalan arwah ini setiap hari paling kurang dia berselawat 4,000 kali sehari. Oh, kita nak capai memang susah. Tapi anak isteri tak sedar bila arwah ni suka berselawat. Jadi jangan main-main dengan amalan yang 4 Nabi sebut tadi. Gembirakan hati orang. Balik ni usahakan sebelum tidur, pergi berkati suami ke anak ke siapa-siapa. Lepas ni terus gembirakan hati orang sebelah dengan puji. Comel lah makcik. Oh, suka sangat kalau orang puji comel. Lepas tu nanti makan sedap, mulut tu jangan berat, puji. Cakap terima kasih ahli masjid. Sedaplah, sedap. Oh. Orang nak gembirakan hati orang percuma, tak perlu kena bayar. Bukan nak puji tu kena bayar. Lepas itu lunaskan hutang. Kalau ada orang susah berhutang yang kita halalkan. Kita tahu ada orang susah, suami kita susah berhutang, bantu suami kita untuk lunaskan hutang. Kemudian yang ketiga, ataupun isi berhutang, tak kira ada beradik ke berhutang. Yang ketiga apa? Meringankan, membantu orang yang memerlukan. Dan yang keempat, beri makan. Orang yang suka beri makan. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Terlebih masa sangat. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat manfaat, mendapat kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan ahli syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin. Kami mendoakan, kita mendoakan semoga semua para wanita di sini menjadi isteri yang salehah, perhiasan dunia yang terindah, bidadari di jannah, menjadi ibu yang misali, menjadi contoh pada anak-anak, ibu yang sabar dan sentiasa redha dan mendoakan anak walau apapun ujian daripada anak. Dan semoga para lelaki di sini menjadi suami yang soleh, suami yang menjadi pemimpin dan membimbing keluarga ke syurga, ayah yang misali menjadi contoh tauladan pada anak-anak, ayah yang sentiasa menggenggam tangan anak-anak menuju ke masjid, ke surau, ke rumah Allah, ayah yang sentiasa mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada yang makruf dalam rumah tangga. Ya Allah, jadikanlah nenek atuk yang ada di sini, nenek atuk misali, jadi contoh pada anak cucunya. Jadikanlah anak-anak kami, Ya Allah, anak yang soleh dan solehah, penyejuk hati, penyejuk mata. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rizki yang barakah seluasnya, Ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli jannah al-firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa ni Ustaz, ada pengumuman sikit boleh? Okey, kat luar sana